Assalamualaikum, hai, saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai bunga berkisah Misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. kau tahu tak aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu dia terpanjang-panjang macam tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okey guys, seperti yang kita tahu, part 1 dia jauh cerita dia. Panjang. Panjang. Tapi dia terasa singkat sebab dengan cerita dia padat dan seronok lah. Betul. Kan? Bak kata orang kan, cerita panjang dia sama jauh tempat yang dia tinggal sekarang ni. Ya, betul. Dekat mana nanti kita bagi tahu. Sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Dan pada korang yang belum follow our social media, link ada disediakan di bawah. Follow kita orang rapat-rapat. Dan pada korang yang ada cerita seram nak disampaikan, nak share dengan kita orang, link WhatsApp ada juga disediakan di bawah. Baik, mungkin baru part tu kan, orang mesti tertanya siapa caller kita. Kita minta lah caller kita ni untuk perkenalkan diri dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh kenalkan diri? Nama saya Ayu. Umur 35 tahun, dari Sarawak. Ayu. Ayu. Bila sebut nama Ayu, aku teringat satu lagu. You sleepy. Oi. Peace, kau jangan kan. Bahan-bahan kau kena kutuk kan dia. Aduh, ya. Kita kadang-kadang nak bonding. Ni cara bonding time dengan Santai Chill. Okey, apa khabar Kak Ayu? Alhamdulillah sihat. Syuk Hafiz, apa khabar? Alhamdulillah. Hujan ke sana Kak? Hujan. Halang-halang sebut pasal hujan. Nah. Sini pun tengah hujan ni. Kita doakanlah kita doakan saudara-saudara kita yang mengalami banjir tu, semua kadang selamat dan dipermudahkan urusan diorang lah. Kalau kita tak boleh nak bantu kawangan, insya-Allah dengan doa ni kita punya usaha kan, kita panjatkan supaya membantu kita punya rakan-rakan saudara yang lain. Baik Kak Ayu, kita nak hari tu kita dah dengar cerita Kak Ayu Part 1. Yang mana belum tengok, boleh tengok dekat atas ni, ataupun boleh tengok dekat kita punya playlist nama Ayu. Okey, kali ni Kak, sambungan daripada cerita untuk part 2. Akak dah ready? Ready. Okey, pada yang belum dengar mungkin terus ke part 2 kan. Hari tu Kak Ayu ada cerita yang dia ni dibantu oleh seorang lelaki tua. Betul Kak? Betul. Tapi tak tahu siapa. Masa ni Kak Ayu berlaku kerasukan dan dia datang untuk bantu. Jadi inilah cerita untuk part 2. Dipersilakan. Okey, kalau yang hari tu kita cerita sebab dalam proses perubatan tu kan. Okey, masa tu last dah settle dah berubat malam tu. Okey, dah selesai, kita balik lah. Tapi masa tu belum ada cerita lagi siapa yang membantu ni. Okey, dalam perjalanan kita balik, sepanjang perjalanan tu Ayu memang tak dapat nak nak angkat muka tengok kiri kanan. Cuma mampu tunduk je. Sebabnya kenapa? Sebab sepanjang perjalanan tu Ayu tengok banyak sangat makhluk-makhluk lain yang kita tak boleh tengok dengan mata kasar. Okey. Kalau dalam perjalanan balik tu, termasuk yang mengganggu Ayu malam tu, ada yang macam bentuk, lebih kepada banyak yang bentuk binatang tau, macam mawas. Macam mawas. Lepas tu ada yang diorang ni macam bentuk rupa manusia biasa kalau dari jauh, tapi bila nampak dekat mukanya macam
muka bengis, warna hitam yang hitam pekat, macam seolah-olah dia mix dengan colour burgundy, macam tu lah. Lepas tu berbulu, ada tanduk, yang tu yang banyak sepanjang perjalanan balik tu. Lepas tu cakap dengan Abah, banyak lah dekat tepi-tepi ni pun banyak. Abah cakap kenapa? Dia orang ikut ke? Dia orang ikut balik, cakap macam tu. Lepas tu Abah pesan, okey tak apa, banyakkan selawat dalam hati, baca doa, apa-apa je. Lepas tu Abah cakap dia orang tak akan berani masuk kereta, dia orang tak akan berani dekat Ayu sebab Abah cakap ada tak tengok yang ramai-ramai dekat tepi kereta. Abah cakap macam tu. Banyak. Benda ni Ayu tak dapat nak describe apa tau. Tapi mereka ni wallahu alam Ayu tak dapat nak, cuma dapat gambarkan je lah. Diorang ni berbadan sasa, berbaju, nak kata baju Melayu tak juga, tapi badan mereka ni besar. Lepas tu macam ada bawa senjata tau. Lepas tu Ayu cakap dekat Abah, banyak. Diorang ada dekat depan, dekat belakang, dekat tepi kiri kanan kereta ni ada. Macam tu. Lepas tu Abah cakap, yang lain-lain tu berani kacau tak? Tak, diorang mampu tengok je. Cakap macam tu. Lepas tu Abah cakap, jangan risau sebab diorang yang dekat tepi-tepi ni, diorang akan jaga Ayu sampai rumah. Okay. Pendekkan cerita ni dah depan rumah tau. Dekat depan rumah tu Ayu memang tak berani nak keluar. Ayu cakap dekat Abah banyak betul diorang ni dekat depan rumah, depan pagar. Sebab ni kawasan perumahan kan, so dia rumah teres. Tepi-tepi di setiap rumah tu kan dia ada macam apa tu, partition simen tu. Dekat sana memang ada, depan pintu rumah tu pun ada. Lepas tu Ayu cakap, Ayu tak nak keluar. Abah cakap tak apa, keluar je, diorang ni yang akan jaga. Abah cakap macam tu. Lepas tu percaya tak dengan kalimah-kalimah Allah, setiap apa yang kita sebut tu dia mendatangkan macam, okey, nak dipendekkan cerita, dia macam tentera tau. Tentera dari kalimah yang kita baca tu. Macam tu. Lepas tu Abah cakap, okey, istighfar banyak-banyak, keluar je dari kereta, nanti diorang ni yang akan iring Ayu masuk dalam. Abah cakap macam tu. Mula-mula memang Ayu tak nak keluar sebab muka dia orang memang garang gila, bengis sangat. So kita kalau kita tengok orang marah, kita berani tak nak jalan atau tegur dia? Memang takut kan. Dia orang ni macam tu. Lepas tu Abah cakap tak apa, istighfar je, bawa banyakkan selawat, nanti dia orang akan ikut. So masa Ayu keluar dari kereta, dekat sebelah Ayu tu orangnya berbadan besar. Kalau tengok dari susuk tubuh macam seorang lelaki, tapi dia besar, memang besar sangat. Lepas tu dia ada macam pegang satu senjata tu macam tombak, ada juga. Macam tu. Dia ikut je Ayu sampai masuk rumah. Lepas tu cakap dengan Abah tidur dengan Ayu malam ni, jangan tidur dalam bilik. Then dekat ruang tamu tu kita tidur berkumpul ramai-ramai. Ayu dekat tengah-tengah, Abah mak dekat sebelah-sebelah kiri kanan. Lepas tu Abah cakap, diorang masih ada dekat luar tak? Abah cakap macam tu. So Ayu pejam mata cakap, diorang masih ada dekat luar. Lepas tu yang benda lain tu ada tak? Ada, banyak sangat dekat luar tu. Tapi diorang tak dapat masuk sebab yang diorang ni yang jaga dekat luar. Tu. Dekat belakang rumah ada tak? Abah cakap ada. Diorang di sekeliling rumah tu memang ada. Abah cakap so jangan takut, so benda yang lain tu memang tak akan masuk. Abah cakap macam tu. Okay. Lepas tu Abah cakap pasal dekat rumah tu jangan fikir, yang tu esok kita akan tengok. Abah cakap macam tu. Okey lah, okay, tidur, bangun pagi, Abah cakap nak ikut tak pergi rumah? Tak nak. So tunang Ayu dengan Abah dengan Pak Ngah je yang pergi. Masa diorang pergi rumah tu, tunang Ayu ni dari pihak cerita tunang Ayu lagi lah. Bila diorang sampai kat rumah, masa sampai je dekat pagar tu, dia rasa dah lain macam. Dia cakap dengan Abah, macam banyak kan? Tunang Ayu cakap,
Abah cakap tak apa, biarkan je. Sebab malam tadi kita dah buang yang Ayu ambil tu, dah buang, dah tak ada dah. So lepas tu Abah cakap sebelum masuk dalam rumah, baca Fatihah, baca ayat kursi, baru buka pintu. So habis baca, tunang Ayu ni yang buka pintu tu. Bila dia buka je pintu, dia rasa macam haba panas tu tiba-tiba macam berdesuk keluar tau. Ada angin kuat. Seolah-olah macam ada orang berlari-lari berebut nak keluar dari rumah tu. Lepas tu tunang Ayu tengok muka Abah, Abah tengok. Abah cakap jangan tegur, diam je, masuk dalam. Macam tu. Lepas tu Abah bersihkan lah. Abah macam ada baca-baca sikit dalam rumah tu. Lepas tu tunang Ayu cakap dia rasa macam dalam rumah tu kita rasa macam orang tengah huru-hara nak keluar. Diorang macam kepanasan tau bila berada dalam rumah tu. Lepas tu selang dalam 5 minit macam tu, lepas Abah dah habis baca apa semua, Abah cakap dengan tunang Ayu, ada lagi tak rasa tu? Tak ada dah. Dia rasa sebab kalau rumah tu tak ada benda ni dia panas tau. Benda halus ni, diorang ni panas. So bila diorang ada dekat rumah, kita boleh rasa keberadaan diorang tu dalam rumah tu. Memang kita pasang aircon ke, kita pasang kipas macam mana pun, kita akan rasa haba panas dalam rumah tu, rasa macam ada benda tak betul. Tapi bila dah bersih semua, alhamdulillah semua dah clear. Tunang Ayu cakap tak ada. Dia rasa macam ada different lah, ada beza kat masa benda tu masih ada dalam rumah dengan tak ada dalam rumah. So dia orang balik, Abah cakap dengan Ayu, okey, dah boleh balik dekat rumah tu. Nanti malam kita buat makan, baca makan doa selamat sikit, buat baca Yasin dekat rumah untuk buang benda tu 100%, tak adalah macam tu. So malam kita buat, Abah cakap dekat Ayu cuba pejam mata, Abah pegang kepala. Ni masa orang dah clear lah, orang dah balik semua. Abah baca sikit, lepas tu Abah suruh pejam mata, tengok dekat sekeliling rumah ada lagi tak. So bila kalau bunyi modernnya lah, kalau kita cakap moden, kita macam scan area rumah tu. Tapi Abah scan melalui melalui Ayu. So bila Ayu pejam mata, cakap dengan Abah, tak ada, satu pun tak ada lagi dah. Kosong. So dekat rumah tu memang 100% dah clear. Lepas tu Abah cakap kalau boleh lepas ni cari rumah lain, jangan duduk kat rumah tu lagi, sebab orang yang menghantar tu dia tahu rumah tu. Lepas tu alhamdulillah seminggu lepas tu Ayu dapat panggilan daripada owner baru. Ayu pindah. So rumah tu kan kita orang still ada deposit and under agreement lagi. Adik Ayu yang ganti tinggal kat rumah tu. So Ayu dah pindah dekat rumah baru. And dekat rumah baru ni pun ada storynya juga. Tak sudah kat situ macam tu. Macam tu. Okey. Baik. Ini satu pengalaman yang paling epik lah aku pernah dengar kan. Sepanjang jalan aku rasa hantu raya kan. Boleh jadi hantu raya, tapi aku tak tahulah sebab katanya banyak. Yelah, sebab semua ni berbentuk mawas lebih kurang. Selalunya orang sebut macam tu lebih kurang adalah hantu Aidilfitri. Betul. Cuma yang aku tertanya, siapa yang menjaga di sekeliling Ayu ni? Itu pun betul. Kan. Okey, tak apa. Kita nak simpan dulu, kita nak dengar cerita yang kedua pula. Okey. Yang kedua ni dekat rumah ni. Masa kita buat spot check sebelum kita masuk, kita nak spot check, dia 2 tingkat, satu tingkat bawah, satu tingkat atas. Masa kita tengok dekat bawah tu tak ada apa-apa, tapi bila kita naik ke atas, ada satu bilik ni dia master room. Ni bercakap pun dah bergegar-gegar dalam sebadan. Masa kita masuk, mak dah rasa something dah, sebab mak Ayu ni dia cepat tengok benda tu. Memang kalau setiap kali pergi berubat, kalau Abah dengan Pak Ngah macam
sometimes kita ni manusia, kita kadang ada tersilap and kita ada terlepas pandang. Tapi Mak Ayu yang akan bagi tahu dia orang, okey macam ni. So bila sampai dekat rumah tu, mula-mulanya Mak tak bagi tahu lagi. Mak diam je. Ayu ni masuk pun tak bunyi bising. So bila kita turun, cakap dengan owner tu kita setuju untuk sewa lah. Okey, dah sign agreement semua. Bila balik rumah, kita nak masukkan barang ke dalam rumah, Mak cakap, Ayu confirm ke nak tinggal dekat rumah tu? Kenapa Mak, ada something Mak cakap macam tu. Perasan tak masa kita masuk dalam master room, ada satu sudut dia macam ni tau, dekat kawasan master room ni, ada dekat satu tepi pintu sebelum kita nak pergi ke toilet, ada kawasan satu kecil dinding tu dia macam kosong. Dekat sana ada macam something. Masa kita orang masuk, Ayu ada tengok ada satu susuk tubuh tengah berdiri tengok kita je. Tapi tak dapat nak tengok macam mana bentuk dia 100% sebab Ayu tak berani nak tengok. Kita orang masa spot check tu sekejap je dalam bilik tu, terus keluar. Lepas tu Mak cakap, kalau dah tengok kenapa nak setuju juga. So masa tu mindset Ayu memang tak nak duduk dekat rumah yang lama tu. So bila dekat rumah 2 tingkat ni senang untuk simpan barang pelamin, barang-barang aksesori pelamin semualah. So tu je dalam mindset. Ayu cakap tak apalah, nanti tolong bagi tahu dengan Pak Ngah, kita buat clearing rumah tu. Okay, dah siap. Ni pendekkan cerita, kita dah siap-siap semua masuk dalam semua barang. So kita tak nak lagi perkara yang lama tu berulang balik. Selesai je simpan barang tu, malam tu juga kita buat doa selamat untuk rumah. Bila selesai dah orang dah balik, so Angah suruh duduk dekat ruang tamu. Kita buat benda yang sama je. Garam 2 kilo dengan yang lada hitam tu. Lepas Abah gaul semua and buat bacaan, masa Abah nak masak garam tu memang sangat kuat bunyi letupan tu tau. Macam kita main mercun bawang yang budak selalu tikam kat lantai bunyi, macam tu lah. Lepas tu ada bau busuk, sangat busuk. Lepas tu Abah cakap, jangan tegur jangan cakap apa-apa, diam je. Pintu kita semua buka, dekat bilik mandi semua buka. Masa Abah nak masak tu, Abah suruh buka semua pintu. Sebab kalau dia terhidu bau tu, dia tak akan stay dalam rumah, dia akan keluar. Dekat dapur ada satu kerusi tu bergerak. Zing, sampai dekat dinding. Tu seorang tengok seorang tengok seorang. Semua tak berani nak tegur apa-apa. Lepas tu selesai je, bau tu dia akan beransur-ansur hilang. So bila dah beransur-ansur hilang, Abah ambil yang garam dengan lada yang Abah goreng tu, Abah simpan dalam besen, Abah tabur seluruh rumah. Masa Abah tabur tu dekat rumah, ada rasa macam ada orang dekat belakang Abah tengah berlari tau. Tapi Abah tak tegur. Masa Abah masuk dalam rumah, Pak Ngah tegur, ada rasa tak? Dia cakap macam tu. Ada. Macam ada something kan? Pak Ngah cakap macam tu. Ada something. Lepas tu dah tutup kes dah. Ada dekat sebulan lebih lah Ayu tinggal kat rumah ni. Masa tu tak ada apa-apa lagi tau. So nak dekat hari kita dengan tunang Ayu tu, kita decide nak buat majlis perkahwinan lah dekat rumah. Masa buat majlis perkahwinan tu, kita orang kan gotong royong masak-masak. So masa tu memang ada berlaku something dekat kakak, adik ipar dengan mak, dengan adik Ayu yang perempuan lagi satu orang. Ada 4 orang. Diorang buat masak-masak dekat kawasan luar rumah. Biasalah kan kita dah biasa macam gotong royong masak masa kenduri kan. Masa tu akak tak bagi tahu lagi, tapi dia dah rasa pergelangan tangan dia rasa sangat sakit. Sampaikan dia nak pegang barang pun dia tak mampu nak pegang.
Lepas tu adik ipar Ayu tu dekat pinggang dia macam ada something yang cakar. Tapi diorang masa tu satu orang pun tak buka mulut. Sampainya majlis Ayu ni kita orang adakan waktu malam. Lepas akad nikah siang hari tu majlis persandingan tu malam. Masa malam tu tak ada apa-apa lagi tau yang berlaku. Lepas habis dah semua tetamu keluar, baru kita orang duduk berkumpul. Akak Ayu ni cakap macam ni, abah pergelangan tangan kanan ni sakit sangat, tak tahu kenapa, tapi tangan dia tiba-tiba merah. Dari pergelangan tangan sampai dekat tapak tangan dia memang merah. Kita tengok pun memang merah. Lepas tu cakap dengan dia, kena air panas ke? Tak. Minyak panas? Tak. Tapi dia sudden tau, tiba-tiba je sakit. Lepas tu lepas akak buka mulut, adik ipar Ayu pula yang cakap, tadi ada cakap dengan As, laki dia lah. Dia cakap dengan As, dekat belakang ni ada cakaran. Lepas tu abah tengok, okey, ni dah lain macam dah ni, macam ada benda something yang kacau. So malam tu juga kita berubat untuk 4 orang ni, termasuk mak Ayu dengan yang adik Ayu tu pun ada kena gangguan. Lepas tu dah selesai berubat, okey, kita orang tidur. Masa ni ada anak-anak buah sekali. Anak buah Ayu ni dia orang 3 beradik. Yang bongsu sekali, yang ketiga, dia duduk dekat pelamin. Pelamin tu dia orang duduk dekat kawasan pelamin tu lah. Malam tu dia terbangun sebab dia nak kencing. Tapi dekat pintu masuk rumah Ayu tu ada satu dinding and then satu pintu yang nak pergi ke stor. Dia tengok satu susuk tubuh perempuan tinggi lampai. Tinggi sangat, dia cakap. Malam tu dia bangun, dia menangis. Lepas tu dia bangunkan anak Ayu yang sulung. Tu dia cakap mata dia sakit, dua-dua mata dia sakit. And then mata dia sudden jadi merah, macam orang sakit mata, kembang. Lepas tu anak Ayu ni cakap, kenapa? Dia cakap sakit, mata dia sakit sangat sampai dia tak mampu nak tahan mata sakit dekat mata tu. So anak Ayu decide panggil abah. Diorang bangunkan abah. Lepas tu abah cakap, kenapa jadi merah ni? So dia cerita. So malam tu kita bangun semua sebab heboh kan dekat bawah. Sebab semua bangun. So kita cakap dengan dia, kenapa jadi merah tu? Kena macam serangga ke? Ada satu serangga kan, kalau dia kencing dia kena mata, dia akan mengakibatkan mata kita bengkak. Tapi dia cakap tak ada, memang bukan binatang. Lepas tu lepas selesai kita cool down dia, bagi dia tak nangis dah, dia dah ada rasa kebah baru dia buka mulut. Dia cakap macam ni, tadi dia bangun, dia nak pergi kencing, tapi dia tak dapat nak angkat. Sebabnya dia tengok ada satu susuk tubuh perempuan dia berdiri dekat pintu stor tu, menghadap dekat pintu stor. Lepas tu dia tak tegur, dia tak cakap apa-apa, dia tengok je benda tu. Sudden benda tu pusing tengok dia. Dan kita orang cakap lah, muka dia macam mana? Dia cakap muka perempuan tu buruk sangat. Tapi baju dia, warna baju tu macam warna hitam, tapi kotor. Dia cakap kotor sangat. Ayu cakap sekarang pun badan bergegar. Dia cakap baju perempuan tu kotor sangat. Dia tengah berdiri, dia tengok je anak buah Ayu tu. Dia anak buah Ayu tu nak bangunkan anak sulung Ayu tu, tapi dia tak mampu. So dia tarik selimut perlahan, dia tutup, dia mampu menangis je. So bila ada macam lamalah juga, dia cakap dia tak berani nak pergi jenguk balik. Tapi disebabkan dia tak tahan nak kencing, so dia macam dia buka sikit lah
buka sikit, dia selak sikit dia punya selimut tu, tengok benda tu dah tak ada. Masa tu lah dia angkat, dia bangunkan anak Ayu yang sulung tu. Dia cakap macam tu. So lepas tu esok paginya baru Abah buka mulut. Cakap apa? Abah cakap dekat rumah Ayu ni ada dekat depan tu ada satu padang luas. So dekat padang luas tu ada satu pokok besar, dekat tu tempat rumah dia. Mungkin malam tu, masa malam kenduri tu, anak buah Ayu ada main dekat depan rumah. Dekat depan rumah tu mungkin diorang ada main-main lah dekat dengan pokok tu. Orang tua-tua cakap keteguran. So benda tu ikut diorang balik. And then diorang masuk rumah, tak ada bagi salam, tak ada apa, masuk rumah tak cuci kaki, terus tidur. So benda tu ikut dia. Malam keesokannya tu, dekat tingkat atas, dari bilik Ayu nampak pokok besar tu. So malam tu kita orang tak tahu kena nak cakapkan idea bodoh ada juga. So kita orang bila dengar yang anak buah Ayu tu cerita, kita mencubalah. So cakap dekat Abah Ayu, Abah, betul ke dekat pokok tu ada? Betul? Abah cakap macam tu. Kenapa nak tengok kata Abah. Kalau nak tengok boleh tak? Ayu cakap macam tu. Lepas tu Abah cakap, benda engkau tu, kalau kau tengok memang jelas. Abah cakap macam tu. Kau nak tengok ke? Abah cakap macam tu. Nak tengok. Okay. Tapi Abah sempat pesan lah, selepas je sembahyang isyak, Ayu kena wirid seikhlas hati. Lepas tu baca ayat kursi, and then niat dalam hati kita pagar rumah. Sebab takut bila Ayu nampak, dia perasan, dia akan ikut. Okey, ikutlah cakap apa tu. Okey. So malam tu kita duduk dekat bawah. Abah buat benda yang sama. Abah pegang kepala dekat kawasan ubun-ubun ni. Lepas tu mungkin Abah ada baca something. Abah suruh tutup mata. Dekat fikiran ni kena tengok dekat pokok tu, ada ke tak? Nak tahu tak apa dekat pokok tu. Bukan setakat yang perempuan tu, tapi dekat sana dia macam ada budak-budak, tapi semuanya menyerupai benda tu. Astaghfirullahaladzim. Benda tu banyak sangat. Ada yang tengah berjuntai, ada yang tengah duduk, macam seolah-olah dia goyang kaki, tapi kaki dia tak nampak. Kita cuma nampak dia rambut panjang dengan baju dia yang kotor warna hitam, macam kena apa tu, air longkang macam tu. Banyak sangat dekat sana. Macam tu lah. So lepas tu Ayu cakap dengan Abah, tolong dah cakap macam tu. Lepas tu Abah dia macam buat bacaan something. So dia buat macam dia kunci badan, tak tahu macam mana nak describe, tapi itulah yang cakap, yang keluar dari mulut Abah kunci badan supaya benda lain tak masuk. And then Abah buat satu minyak wangi untuk buat perlindungan. Sebab Abah cakap yang dekat rumah Ayu ni bukan calang-calang. Benda ni sebab kawasan rumah Ayu ni dulu dia kawasan lama, hutan, tapi diusahakan oleh perusahaan perumahan dijadikan tempat kawasan rumah. Kalau kita orang tengok dekat sebelah rumah Ayu sebelah kiri ni, dia orang ada duduk dekat sana, tapi rumah ni dia orang selalu berganti. Sebab sepanjang Ayu duduk sini sebulan, dekat rumah tu dia orang tak akan stay malam. Dia orang akan duduk dekat rumah tu waktu siang je. So bila petang maghrib dia akan balik. Macam tu. Dekat sebelah rumah Ayu, dekat sebelah kanan pun sama. Dia orang tak akan stay lama. Rumah sebelah ni rumah sewa. Sebelum ni yang duduk sini nurse, tapi dia orang cuma bertahan 1 minggu je. Lepas tu dia orang keluar. Masuk orang baru,
India. Diorang cuma duduk dekat sebelah ni cuma sebulan, lepas tu diorang keluar. Sampai sekarang ni rumah ni kosong. So abah cakap dekat kawasan ni memang bukan calang-calang yang ada, sebab kawasan ni macam tempat kediaman diorang tau. So bila ada perumahan diorang buat, rumah tu yang jadi rumah diorang. Sama lah yang dekat sebelah kiri ni pun sama. Sebab sekarang ni dua-dua belah rumah ni kosong. Rumah Ayu Jin ni ada orang duduk, which is Ayu lah, family yang Tikan. So, jadinya cerita ni adalah cerita yang latest lah. Yang tu masa awal permulaan tinggal dekat sini. Okay. Jadinya sampai ke hari ni ke kawasan tu yang sekarang ni Ayu masih duduk dekat situ lah, betul? Masih. Okay. Inilah fighter yang sebenar. Cekal Mat, cekal. Masih. Kita orang masih stay sini. Starting pindah rumah tu berapa tahun dah sampai hari ni? Kalau masuk tahun ni ngam-ngam 1 tahun. 1 tahun. Kira baru ngam-ngam juga 1 lah tahun. cerita dia. Tak adalah kata lama. Tak lama sangat. Tapi kira OG lah duduk situ betul. kan. Kalau aku walaupun dah pagar macam mana pun aku tak apalah, buat pagar lain kat tempat lain pula. Okay. Cerita jelas tak ada ni apa soalan apa. Berdebar. Aku dengar cerita Kak Ayu ni berdebar. Sebab kita dapat bayangan jelas kan. Satu-satu jalan cerita tu. Kalau ada award lah santai chill ni kan, aku bagi dekat Kak Ayu Buat setakat ni Ayu the caller yang paling semua tempat dia boleh nampak. Aku tu hidup online macam mata dia ni. Itulah. Okay, jadi ni Ayu sebab adakah bapa Ayu bagi tahu yang setiap benda yang ada sekitar Ayu tu akan tertarik dengan Ayu disebabkan yang menjaga Ayu tu ke apa ke? Okay. Yang masa part 1 kita cerita hari tu kan, Ayu ada cakap Ayu pernah juga kena terkena benda ni. So mungkin disebabkan dari situ startnya macam mana nak cakap sensitivity tu mungkin yang mengakibatkan benda lain tu macam ada attract kat Ayu tau. Macam ada tu. magnet lah kan, macam benda tu tertarik. Sebab abah Ayu pernah cakap macam ni. Semasa sepanjang Ayu ada macam terkena atau masa kita berubat, abah akan ada bagi satu ayat yang perlu Ayu amalkan selepas solat, selepas berwirid. Benda ni untuk perlindungan diri Ayu. Sebab abah cakap kalau Ayu tersilap langkah ataupun lalai sebelum keluar rumah ke, memang kena ayat ni, Rabbi najini minal qaumiz zalimin, a'udzu bikalimatillah hittammati min syarri ma khalaq. Memang perlu diamalkan. So kalau Ayu tersilap langkah atau terlalai, benda ni akan cepat attack. Diorang akan macam, alah dia ni dah pernah orang tumpang, aku nak lah, macam tu. Sebab nak kalau nak difikirkan secara logik kita susah nak describe, tapi benda halus ni memang macam tu lah sifat dia. Betul. Dia umpama orang cakap bila orang dah kena rasuk ni, dia ada lubang-lubang kat badan yang memudahkan dia masuk kan. Betul. Yes. Okay, yes, saya tertarik dengan Ayu cakap tadi, ayah ada baca-baca bagi Ayu nampak benda tu. Jadi adakah ayah Ayu ni dia boleh buka hijab orang dan tutup balik? Yes. Macam mana sebab setiap kali abah macam lepas je kita nampak, selepas selesai je berubat tu, diorang akan macam pegang dekat belakang ni. Dia macam mana dia akan macam tangan abah tu dia macam pusingkan macam tu lah dekat belakang kita, sambil dia ada bacaan ayat macam tu. Dia pusingkan tanda macam kunci dan buka lah. Dia macam kunci kuncikan dekat badan kita, and then diorang akan macam ada baca satu kalimah untuk jaga badan. Tapi diorang memang akan pesan lah.
jangan sesekali minum arak, jangan buat benda yang terlarang, jangan makan makanan yang terlarang. Sebab benda ni barang-barang kotor. Faham. Macam tu. Baik. Aku tak ada benda nak tanya dah. Sebab cerita semua dah detail kan. Nak tanya pun kadang orang tanya asyik tanya je bila cerita kan. Sebenarnya benda dah kat habis dah. Benda dah habis cerita kan. Benda dah habis cerita dah. Sekejap. Tak. Asal dalam tu? Dalam calling tu. Dalam call, dia call lagi kan? Apa call lah balik? Seram kan? Dalam call aku nampak tadi benda tu dalam counting. Hello. Terputus. Tak tahulah kenapa dia tadi bukan tiba-tiba terputus. call. Dia recall dalam call. Okey, tak apa. Tangan dia menggigil-gigil tadi. Okey, kita pun dah berhujung dah ni. Okey lah. Cuma satu soalan lah last pada aku. Orang kan marah aku banyak tanya kan. Satu lah soalan. Agak-agak ada lagi tak Kak Ayu part seterusnya? Yang ni kali ni ada cerita yang terkena juga, yang Ayu cakap tadi, yang Ayu buat backdrop masa event orang tu. Masa ni Maulidur Rasul. Masa Maulidur Rasul itulah yang berlakunya. Something happen. Yang ni yang kita nak dengar. And then masa Ayu berubat malam tu juga, susuk orang tua tu pun ada hadir. Tak. Saya memang menantikan apa cerita orang tu sebenarnya. Jadi kita kena tunggulah untuk part seterusnya. Betul. Part 3 kan. Sidai itu pasti. Alright, terima kasih sangat-sangat Kak Ayu sebab dia deliver dua cerita yang sangat menarik. Dan terima kasih juga kepada korang yang sudi mendengar dari awal sampai habis. Kak Ayu ada apa-apa kata-kata nak sampaikan pada pendengar? Untuk pendengar Santai Chill, Ayu nak korang still mendengar Santai Chill sebab cerita-cerita yang kita orang sampaikan ni dalam masa yang sama ada satu pengajaran yang kadang kita terlepas pandang. Sebab ni kalau nak dikatakan berselawat setiap hari, berzikir setiap hari tu kita rasa macam simple, macam tak ambil berat sangat. Tapi benda tu yang banyak membantu kita, and benda ni jugalah bila kita amalkan. Kalau macam Ayu sendiri, mula-mula kita tak percaya zikir ni, kita cuma mindset kita cuma ingatkan doa, Al-Fatihah, ayat kursi tu je yang kuat untuk melindungi diri. Tapi sebenarnya bila kita berselawat setiap hari, kita berzikir setiap hari, itu pun salah satu pendinding diri. Betul. Yang kita rasa macam benda tu tak penting, tapi sebenarnya tu yang penting untuk dibuat rutin harian. Betul. Jadi ambillah pengajaran daripada cerita ni. Sangat banyak pengajaran yang mana tak jelas. Aku nak bagi tahu benda ni semua datang dari diri sendiri. Okey? Ya, betul. Jadi kalau berselawat dengan tujuan untuk menghalang makhluk halus saja, tapi mungkin tak jadi, itu sebab niat kita mungkin agak silap sikit. Betul. Nawai tu semua dia jangan jadikan ayat-ayat tu tangkal. Bukan. Yes. Okey? Jadi niat tu memang kita berserah pada Allah, kita berselawat apa semua, bukan ayat untuk pelindung. Walaupun ayat tu boleh melindungi kita, tapi kita kena minta hanya pada yang satu saja, Allah SWT, bukan pada ayat itu. Okay? Betul. Baik, kita akan ke part seterusnya lah. Jadi maksudnya kat sini aku dah tak nak orang tanya ada ke tak. Memang ada. Sebab aku dah lock kat you ni. Baik. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa anda pada video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.